Juga you will speak on behalf of Sabah, Sarawak and the whole world. Okay, boleh. We start now. Testing. Can you hear me? Yeah, come on, Ken. Can hear me? Clear. Very good. Alright, start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi pada hari ini, hari ulang tahun keadilan yang ke-21. Saya rasa sungguh bangga dan Alhamdulillah merasa syukur kerana kita telah lalui liku-liku semenjak kita ditubuhkan. Masa dulu dikatakan sebagai parti nyamuk, parti kecil. Apabila terjadinya Saudara Anwar disingkirkan dan diperlakukan begitu dengan zalim dan ketidakadilan yang berlaku. Tetapi kebangkitan rakyat yang menjadikan kita terus marah, terus kita kukuhkan kedudukan kita, dan pada pilihan raya yang sudah kita menggunakan lambang Parti Keadilan Rakyat untuk memenangi pilihan raya umum yang lalu. Dan pada hari ini kita raikan hari kelahiran Parti Keadilan Rakyat.
Jangan lupa yang lain yang telah menyumbang untuk menghidupkan perjuangan kita sampai ke hari ini. Semoga Allah memberikan kita terus istiqamah, berjuang, kekuatan dengan iltizam supaya kita akan menang pada akhirnya. Ada juga ups and downs, liku-liku dan pasang surutnya. Tapi kita yakin kita akan menang pada akhirnya. Saya kira pada hari ini kita akan ulangi tengok apa yang video pendek saya nak rasmikan Aku Keadilan. Ini adalah video yang akan dilayari sebentar lagi. Nikmatilah. Inilah perjuangan yang lama yang asaskan parti kita yang kita sayangi bersama. Selamat Hari Keadilan. Saya Sangguti Darus sebagai ahli Parti Keadilan Rakyat pada tahun 2013. Makcik Esa bin Ahmad tinggal di Semanjaya. Saya Hajjah Yahya berasal dari Bala Matau. Saya Maulid Rizan. Saya tiba di PKR sejak tahun 1999. Nama saya Syah Abdul. Saya masuk dalam Jelali sejak tahun 1999 raya pertama. Nama saya Ali Ahmad. Saya bermula dengan kajian pada tahun 1998 pas satu studi di jawatan PTM. Tujuan Bandung berjuang betul lah. Masuk. Seterusnya kita bersama dengan YB juga, Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, untuk memberi ucapan sempena sambutan ulang tahun Parti Keadilan Rakyat ke-21. Ya, terima kasih Datuk Seri Presiden dan kawan Timbalan Presiden Dr. Zavia, YB Kang. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih ke atas pelantikan saya pada tempoh hari yang mengalas tugas sebagai Naib Presiden. Saya ingin mengalu-alukan dan merakamkan penghargaan terima kasih kepada saudara-saudari yang mengikuti siaran live FB pada malam ini pada saat yang begitu luar biasa bagi Malaysia yang berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita meraihkan ulang tahun ke-21 Parti Keadilan PKR tahun ini selepas satu perjalanan luar biasa
yang membawa kita kepada kerajaan beralih kepada pembangkang selepas krisis politik terbesar di Malaysia. Dan yang paling penting, kita telah membuktikan kita boleh mentadbir lebih baik walaupun kini kita hanya berfungsi sebagai sebuah parti pembangkang. Saudara-saudari sekalian, kita telah melalui sebuah perjalanan yang petir dan penuh dengan ujian. Tidak perlu saya sebut atau satu persatu pengorbanan yang terpaksa dilalui sebahagian daripada kita. Namun wajar untuk kita paling tidak mengingati dan menghargai ujian terbesar yang dihadapi oleh Presiden. Apapun kepayahan yang kita lalui, tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada itu. Pada zaman globalisasi ini didorong dengan kemudahan teknologi, maklumat adalah satu yang biasa bila kita membangun kehidupan di negara lain berbanding Malaysia. Memang ada negara yang lebih jauh ketinggalan banding dengan kita. Kita wajib bersyukur, bukan dengan rasa selesa dan puas hati, tetapi dengan cara melihat apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki kerana masih ada negara lain yang kehidupannya lebih baik berbanding negara kita. Ini mungkin relatif kerana faktor budaya, namun negara kita sendiri bukanlah tidak lebih baik pada satu ketika berbanding masa kini. Dengan izin, even the best can be improved. Politik wujud kerana mustahil manusia boleh bersetuju dalam semua perkara pada setiap masa. Demokrasi memberikan jalan untuk manusia menangani perbezaan-perbezaan yang ada. Menjadi tugas pemimpin memastikan keamanan dengan cara mendorong persafahaman, menghormati perbezaan berasaskan prinsip-prinsip demokrasi. Bukan tugas pemimpin mengalahkan pergeseran untuk membolehkan mereka bertindak keras menjadi suara pemutus. Perjuangan demokrasi ini memberikan ilham dan rangsangan keadilan berada pada kedudukan yang sangat strategik sebagai the vital center dalam muafakat Pakatan Harapan. Demokrasi yang terbuka, telus dan tidak dieksploitasi oleh wang, harta, pangkat, kedudukan dan gelaran akan menjadi wahana kepada kemunculan bakat dari segenap jenis lapisan masyarakat. Ia menjamin kesaksamaan bagi setiap bakat untuk berkecimpung dalam sistem demokrasi. Sebuah parti politik perlu mempunyai ideologi. Tanpa ideologi, parti akan terumbang-ambing dalam arus masa dan akan karam dalam budaya politik Machiavelli. Melakukan apa saja untuk mendapatkan kemenangan dan the end justify the means. Matlamat menghalalkan cara. Apa yang saya maksudkan sebagai ideologi adalah visi komprehensif. Comprehensive vision. Dari tamadun Cina, kita mendengar pertanyaan seorang murid kepada guru Kongfuce yang sang murid bertanya, bagaimana seorang yang berakhlak itu menilai keberanian? Kongfuce menjawab, orang berakhlak lebih memberi keutamaan kepada ahli keadilan. Oleh berakhlak yang berani tanpa keadilan menjadi pemberontak. Apa yang kita benar-benar perlukan bukanlah hanya pertukaran kerajaan, kita juga mesti merubah secara radikal
kaedah bagaimana negara ditadbir. Kita mesti ubah tingkah laku politik kita dan cara kita menjalankan kerja. Perubahan mesti dilakukan ke atas gerak kerja parti politik kita. Malah setiap aspek pengurusan negara ini mesti diubah. Inilah maksud agenda reformasi. Kita mahu negara yang lebih baik untuk didiami bersama. Kita akan mewariskan negara ini kepada generasi baru dengan keyakinan bahawa Malaysia adalah milik kita semua bersama. Semua anak Malaysia berhak hidup dan memajukan diri tanpa diskriminasi kerana faktor usia, kaum dan agama. Perjuangan selalu menuntut pengorbanan dan politik di kita adalah perjuangan. Marilah kita mengikhlaskan niat, cuba menyumbang dengan sedaya upaya kita. Tidak ada yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Seperti kata pepatah Tionghoa, perjalanan 1000 batu bermula dengan satu langkah. Keadilan adalah masa depan Malaysia. Ia akan direalisasikan oleh kita bersama. Sekian, terima kasih Datuk Seri dan Dari Seri Sembilan. Terima kasih. Seterusnya kita bersama dengan YB Chang Lee Kang, Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat untuk memberikan ucapan. Salam sejahtera, selamat malam diucapkan kepada semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Wan Aziza, YB Dr. Xavier, YB juga, dan semua yang sedang menonton di atas talian ini. Nama saya Chang Lee Kang, saya adalah Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat. Saya terutamanya sekali saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada Parti Keadilan Rakyat. Happy birthday, happy 21st birthday. So 21 tahun masuk kita sudah matang. Dan saya ni saudara-saudari sekalian, saya ni berbeza dengan veteran-veteran yang lain. Saya masa 1999 saya budak form 6 saja. Belum kenali Parti Keadilan Rakyat. Saya mengenali Parti Keadilan Rakyat pada tahun 2001. Sebelum itu saya adalah seorang budak tipikal Chinese yang saya diajar untuk bertutur dan berfikir dalam secara perkauman. So segala perkara memang akan dikaitkan dengan prasangka perkauman. Itu adalah, saya rasa saya ni agak mainstream. Kebanyakan orang seperti saya juga diajar dan dididik untuk belajar sebagai seorang yang bersikap perkauman. Dan mujurlah pada tahun 2001 saya mengenali Parti Keadilan Rakyat. Masa itu saya adalah seorang aktivis mahasiswa dan masa itu ada ramai orang ditahan di bawah ISA. Masa itu ditahan tanpa bicara. So saya dengan kawan-kawan lain telah menubuhkan GMMI, Gerakan Mahasiswa Mansukan ISA, dan pada 8 hari bulan Jun 2001 itu adalah kali pertama saya menyertai perhimpunan iaitu perhimpunan GMMI di Masjid Negara. Dan pada hari itu juga saya menyaksikan bagaimana kawan-kawan Melayu saya diseksa, dizalimi, dipukul oleh penguat kuasa. Dan dari hari itu saya menyedari betapa ignorant saya yang selama ini yang selalu ada prasangka perkauman. Dan selepas itu juga saya expose kepada kezaliman-kezaliman lain terhadap golongan yang ditindas di dalam negara kita, termasuk peneroka bandar, termasuk pekerja-pekerja ladang, kemiskinan bandar, urban poor, kematian dalam tahanan, kematian dalam penahanan
dari sana saya belajar bahawa golongan yang ditindas ini tidak semestinya terhad pada satu-satu kaum, dan itu adalah satu pencerahan yang saya dapat, dan prasangka perkauman yang mengongkong minda saya selama ini mula pecah. Dan saya masa itu saya kenal pemimpi-pemimpi keadilan sebagai satu ikon dalam perjuangan, ikon pembangkang, tetapi saya tidak mengenali secara personal. Tetapi idealisme keadilan itu memang sudah menyerap dalam minda saya pada masa itu. Ada satu kira peristiwa yang memang dia kira game changer dalam kehidupan saya, iaitu masa itu saya dengan kawan-kawan terlibat dalam gerakan mempertahankan hak peneroka di Kampung Berembang, iaitu berhampiran dengan KLCC. Ada satu kampung bernama Kampung Berembang, dan di sana kebanyakan ataupun boleh katakan semua adalah orang Melayu. Mereka adalah peneroka Panda, tetapi tanah mereka diambil oleh pemaju. So masa itu kami cuba form human chain bersama dengan penduduk. Masa itu saya seorang Cina, yang lainnya adalah orang Melayu, dan sebelah saya adalah seorang budak dalam lingkungan umur dia dalam 12 tahun atau 13 tahun. Masa itu yang penguatkuasa dia cuba tarik saya. So mereka yang selamatkan saya, dan dia marah penguatkuasa itu. Dia kata, "You makan babi ke?" Pada masa itu saya pun terkejut. Saya memang rasa sangat shock pada masa itu, sebab dia seorang budak Melayu, dia boleh mempertahankan saya sebab saya membantu mereka dalam mempertahankan hak perumahan mereka. Dan dari sana saya nampak negara kita perlu satu jalan penyelesaian yang tuntas, yang berbeza dari dulu. Kita tak boleh ikut jalan cara yang sama, tetapi kita mengharapkan kita boleh dapat keputusan ataupun outcome yang sama. Maka saya mula mencari parti yang lebih dekat dengan idealisme saya, lebih dekat dengan fikiran saya. Dan saya rasa kita perlu satu parti yang multiracial, yang sejati, bukan secara cakap saja, tetapi kita perlu satu parti yang terdiri daripada pelbagai kaum yang sejati. Yang kedua, kita perlu pemimpin Melayu yang berkarisma, ikhlas, sederhana, terbuka. Maka saya terjumpa Parti Keadilan Rakyat, dan pada masa itu saya mulai melibatkan diri dalam Parti Keadilan Rakyat sebagai ahli biasa, lepas itu sebagai timbalan Ketua Penerangan AMK, Angkatan Muda Negeri, lepas itu penolong setiausaha AMK Nasional, lepas itu setiausaha AMK, lepas itu MPP, sekarang baru naib presiden. Dalam lebih daripada 15 tahun lah pelibatan saya dalam parti ini. Dan pada awal kita bukan selalu sangat lancar dan bukan selalunya disukai. Saya masih ingat pada mulanya penerimaan dari golongan rakyat tak berapa baik. Pergi ke kawasan China, orang China kata, "Oh, ini parti Melayu." Pergi ke kawasan Melayu, orang Melayu kata ini adalah parti yang mengkhianati UMNO. So masa itu memang ada cabaran yang besar, tetapi pada 2004 kita tinggal satu kerusi saja, dan kerusi tunggal adalah Pematang Pau yang pada masa itu dimenangi oleh Datuk Seri Wan Aziza. Semua orang rasa parti pada masa itu tak ada harapan, parti nyamuk satu kerusi sahaja. Tetapi pada hari ini kita adalah parti
yang paling besar di dalam parlimen, kita adalah parti yang paling sekarang mungkin tidak paling besar selepas pengkhianatan berlaku, kita tak paling besar, tetapi kita adalah parti yang sangat signifikan dalam parlimen. Saya agak sedih kerana perlu menyambut hari jadi ke-21 ini dengan ada pengkhianatan yang berlaku. Tetapi untuk saya nak beri galakan kepada kawan-kawan, dalam perjuangan ini memang ada orang yang keluar, ada orang yang tumbang, ada orang yang khianat. Itu adalah perkara biasa. Tetapi dalam sesebuah parti, orang kata no one is indispensable. Tak ada orang yang kita tak boleh tinggalkan. So saya menyaksikan sendiri bagaimana ramai pejuang-pejuang yang ada yang tumbang di pertengahan jalan, meninggal kerana sakit ataupun sebab-sebab yang lain. Ada yang masih hidup, masih setia pada perjuangan, tetapi mereka tak dapat apa-apa. Tak ada jawatan, tak ada habuan, apa pun tak ada, tetapi masih setia pada hari ini. Tapi ada juga yang dia dapat semua benda-benda yang baiklah. Tanding 2 kerusi, ada dapat jawatan menteri besar, gaji, digelar YB, tetapi khianat pada perjuangan. So untuk orang-orang macam ni, saya kata good riddance. Biarlah orang ni tinggalkan parti dan parti akan menjadi lebih kuat dan lebih kukuh. Dan tuan-tuan dan puan-puan, parti ini sangat penting. Saya rasa yang hala tuju parti ini adalah hala tuju yang betul untuk negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dan saya haraplah kawan-kawan boleh tetap menyokong kita, sebab negara kita perlukan satu perubahan. Dan apa yang berlaku kebelakangan ini menunjukkan bahawa sistem demokrasi kita ada kelemahan. Dan saya harap semua kawan-kawan bolehlah menyertai kita untuk membantu negara ini, untuk membantu perjuangan ini, untuk memperbaiki negara kita. Saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Chan Lee Kam. Kita seterusnya bersama dengan seorang lagi naib presiden yang daripada awal bersama dengan Parti Keadilan Rakyat. Silakan Dr. Xavier Jayakumar. Terima kasih Isra. Salam sejahtera dan salam hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kawan, seluruh pimpinan parti dan rakyat Malaysia. Hari ini 4 hari bulan 2020 merupakan ulang tahun ke-21 bagi Parti Keadilan Rakyat. Hari ini pada 21 tahun yang lalu, setiap minit peristiwa yang berlaku akan sentiasa dikenangan sebagai tarikh di mana Parti Keadilan Nasional ataupun Keadilan pada waktu itu ditubuhkan dan kemudian diberi ikutan pergabungan dengan Parti Rakyat Malaysia, ditukar kepada Parti Keadilan Rakyat seperti yang ada pada hari ini. PKR lahir dari gelombang reformasi yang melanda negara selepas pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada UMNO pada 2 September 1998. Dalam tempoh 21 tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan, pelbagai kisah suka duka yang telah kita lalui bersama-sama menumpukan agenda penerusan reformasi yang menjadi asas perjuangan parti. Semua perjuangan kita adalah perjuangan rakyat bersama. Teras utama dasar perjuangan parti terletak pada namanya, iaitu Parti Keadilan Rakyat. Konsep keadilan bukannya baru. Sudah lama wujud dan mempunyai asas pada ajaran agama, semua agama di dalam Malaysia, leluhur dan legenda, dan juga sejarah bangsa dan kemanusiaan. Apa yang berlaku kepada parti akhir-akhirnya
yang telah disebutkan tadi oleh rakan saya, kita jadikan sebagai satu pengalaman. Pengalaman yang mendewasakan kita. Kita lalunya bersama, esok hari kita sentiasa bersedia. Tapi sekarang negara kita, kalau nampak situasi ekonomi dan juga keadaan yang ada sekarang di dalam negara kita, kita sudah sedia untuk kita atasi masalah-masalah ini. Sekarang kita mesti bagi ketumpuan kepada golongan pendapatan rendah yang itu B40 dan juga orang-orang yang dalam kategori yang katakan daily wage, pekerja-pekerja yang dapat gaji sehari-hariannya, dan juga kepada kumpulan B40 juga dan M40 juga. So kita kena ada sesuatu yang kita akan lakukan pada masa yang akan datang. Tetapi sekarangnya penting sebab sekarang dunia lihat Malaysia sebagai satu negara yang telah adakan satu sistem yang kita tidak boleh terima. Ya. Kerajaan yang ada sekarang kita tahu bukan kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat dia sendiri. Yang pilih oleh rakyatnya sekarang malangnya jadi pembangkang. Ini bukan demokrasi. Sebab itu kita kena faham, orang di luar lihat kita. Apa yang akan laku kepada Malaysia pada masa depan yang akan datang. Kita sebuah negeri yang kecil. Penduduknya 31 juta saja. Apa yang industri yang terutama kita ialah kita sebuah negara yang berniaga. We are a trading nation. Kalau kita silap, tak ada orang yang akan datang untuk melabur di dalam negara kita. FDI kita tak akan meningkat. Sebab orang akan lihat kita sebagai satu sistem di mana sudah kita gagal. Dan sebab itu kita kena jaga. Kita ada masa, memang ada masa. Dan kita akan buat sesuatu untuk kita tentukan masa depan negara ini, masa depan anak dan cucu kita ini selamat. Untuk kita sentiasa jaga keadaan di dalam negara kita. Tapi untuk sekarang dengan apa yang kita tahu pada hari ini, COVID-19 menjadi tumpuan utama kita pada hari ini. Fahaman politik ditepikan, maka kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan. Jadi di atas apa yang telah diuji kepada kita semua hari ini, kita jadikan ia sebagai satu peluang agar sama-sama kita dapatkan munasabah yang ada ini sebagai ruang untuk kita semua merapatkan lagi hubungan kita bersama-sama keluarga. Saya harap ya, negara ini di dalam tempoh 2 bulan yang akan datang ataupun 6 bulan yang akan datang, dengan keadaan yang ada sekarang, memang satu keadaan yang susah untuk industri-industri kecilan, untuk SME yang kita nampak, macam mana kita nak bantu mereka. Itu ialah satu-satu yang kita kena bagi tumpuan untuk bekerjasama. Tentukan industri kita, KDNK kita akan sentiasa baik. Tapi saya tahu dan saya telah baca banyak apa yang ditulis oleh pakar-pakar dari luar negara dan sebagainya. Isu ini bukan satu isu kecil di dalam negara kita saja, tetapi ini adalah isu ekonomi dunia. So kita kena bekerjasama, kita kena jaga. Dan semua tanda-tanda yang menunjukkan bahawa ini bukan satu situasi yang kita senang dikeluar. Kita kena hold on, kita kena ada satu ialah penting untuk negara, untuk kita masa depan negara dan kita semua kena kerja bersama. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para barisan hadapan yang berkorban dalam usaha menghilangkan virus COVID-19. Polis, tentera,
pekerja-pekerja hospital, doktor, jururawat, bomber, sukarelawan, NGO, semua yang telah ambil peranan besar untuk kita pastikan bahawa orang-orang yang kita perlu bantu sekarang kena dapat bantuan itu. Itu yang penting untuk kita jaga keadaan di dalam negara kita sekarang. Situasi ini ialah memang satu situasi yang kita tidak hadapi dulu. This is a situation beyond our imagination. Kita tak sedia untuk situasi macam ini. Dan kita kena belajar dan kita kena bantu semua di dalam situasi demikian. Kerjasama daripada kita juga sangat diperlukan di dalam memutuskan rangkaian virus ini dari terus merebak. Ya, kita kena duduk rumah. Pasal itu kita ada video conferencing hari ini. Kalau tak ada, Dato' Sri, memang kita ada di padang, di luar dengan ribuan ya, ahli kita dan menyokong kita pada hari ini. Satu peristiwa yang kita telah hilang. Tetapi ada masanya untuk kita bersama juga untuk masa depan yang akan datang. Dan saya terima kasih kepada semua pemimpin keadilan yang telah kita bersama-sama duduk, yang kita telah bersama-sama bina, yang kita setia kepada parti. Dan parti inilah yang kita bina dari dulu. Kawan yang ada di sini saya faham. Ya, bersama dengan kawan. Pada masa itu bila kita nak keluar, kita kempen, kita tak tanya bantuan. Kita tak tanya mana nak duduk. Kita tak tanya apa akan jadi esok. Masuk kereta satu kereta 4 orang saja, kita terus ke seluruh negara untuk kita wawarkan dan kita nak beritahu kepada rakyat bahawa inilah parti masa depan negara kita. Dan kita telah jaya. Kita telah jaya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah bentuk kerajaan. Tetapi ada pengkhianatan yang berlaku di dalam parti kita sendiri. Dan sebab itu kita jadi pembangkang sekarang. Ini satu ujian. Dan saya ingat ini satu peristiwa yang kita tidak boleh lupakan. Sebab kita kena kuatkan demokrasi, sistem demokrasi kita di dalam negara ini. It's not all perfect. It's not all perfect. Powers that be needs to be looked into. Dan itu satu keadaan yang rumit untuk kita sekarang. Apa yang kita nak buat? Rakyat tunggu saja untuk keputusan. Rakyat tunggu apa yang kita akan lakukan. So saya minta sangat kepada semua untuk bersama dengan keadilan untuk masa depan. Sebab negara ini satu negara yang dikurniakan oleh Tuhan dengan semua kemudahan. Tak ada masalah. Masalahnya manusia. Jangan main isu bangsa dan agama. Untuk Malaysia ini sebagai satu negara di mana kita akan jaya untuk bina negara untuk masa depan, kita kena ingat sebagai orang Malaysia. Bangsa Malaysia. Kita semua Malaysia. Kalau kita berjaya, anak kita berjaya, cucu kita berjaya. Kalau kita silap, silaplah semua. So pada hari ini, saya nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Parti Keadilan di seluruh negara, termasuk Sarawak dan Sabah. Dan saya harap dan kita akan bawa mesej ini kepada seluruh negara kita. Selamat ulang tahun ke-21 Parti Keadilan Rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Xavier Jayakumar di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya kita akan bersama dengan Presiden Parti Keadilan Rakyat untuk menyampaikan ucapan sempena sambutan ulang tahun keadilan yang ke-21. Dipersilakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan ucapan. Rahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita
syukur kepada Allah SWT kerana dengan segala getir perjuangan kita telah lebih dewasa, lebih berpengalaman dan bertahan idealisme perjuangan selama 21 tahun. 20 tahun awal itu dikemudi oleh Azizah, yang mungkin period yang lebih sukar kerana terpaksa membangunkan, terutama kerana setengah daripada waktu tempoh itu, hampir setengah saya di penjara, tidak dapat bersama. Jadi yang menyumbangkan tenaga dan pengorbanan itu adalah rakan-rakan semua. Saya ucap terima kasih di seluruh negara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sekarang kita menghadapi malapetaka COVID-19 dan ini menyebabkan kita dalam rangkaian sekarang dengan keterbatasan yang ada. Jadi wajar saya ulangi penegasan ini dibuat oleh pemimpin negara dan juga bahagian penguatkuasaan, keselamatan, kesihatan untuk kita jaga kekal di rumah dan jaga pembatasan atau jarak sosial. Pembatasan ini perlu kerana ikut pengalaman saya di hari-hari di rumah, kadang-kadang orang datang untuk jumpa ataupun nak kirim barang, itu kadang-kadang ada kecuaiannya. Masih nak salam, masih nak kalau boleh peluk, dan tak jaga jarak atau pembatasan sosial. Ia beralih-alih, saya harap kita dapat bekerjasama dan saya nak guna juga kesempatan ini ucap terima kasih di seluruh negara, parti, jentera parti, EMK terutamanya juga, dan di setengah-setengah cabang wanita terjun ke bawah bersama rakyat untuk memberikan sumbangan derma bakti mereka kerana ini asas perjuangan kita dari awal. Parti ini bukan parti golongan ningrat, aristokrat atau konglomerat. Parti ini adalah parti yang bangkit dari denyut nadi perjuangan rakyat biasa. Sebab itu kalau sudah lihat yang datang, yang bersama, kebanyakannya itu dari kalangan rakyat biasa. Kerana mereka yakin suara kita itu suara keramat mempertahankan kepentingan rakyat. Saudara, politik demokrasi ini kalau kita baca sejarah dan sebagainya, kelemahannya ialah kerana golongan yang punya wang dan punya kuasa dan yang akan menentukan corak. Dan malah dalam persaingan penguasa politik itu juga, pertimbangan mereka ialah jawatan ataupun kontrak habuan. Soal kepentingan rakyat itu diketepikan. Dalam babak terakhir ini soal perebutan kuasa. Bukan bicara soal jana rakyat, bukan kepentingan dasar ekonomi rakyat, orang miskin, petani, nelayan, pekebun, pekerja, penjajah, pejabat awam peringkat bawah, tidak. Yang diperkirakan ialah siapa yang harus menyandang kedudukan. Agenda, manifesto, dasar, tidak ada. Inilah yang kita tekankan dari awal, 21 tahun yang lalu. Bahawa kelemahan negara ini ialah kelemahan penguasa, kelemahan urus tadbir, tata kelola, yang rasuah, yang gunakan kuasa dan kekayaan, memunggah kekayaan untuk memperkayakan diri dan sanak saudara. Dan kelemahan ini ternampak, terzahir, termasuk bibit-bibitnya, termasuk dalam parti sendiri. Ada jawatan, ada pangkat, pameran kekayaan itu luar biasa. Cara mereka itu tidak ubah dengan apa yang kita serang dulu. Saudara, ini pengajaran. Kalau ada orang memikirkan bahawa ini boleh diterima kerana kita dapat habuan, orang ini sebaiknya nyah dari parti. Kerana orang ini tidak mewakili sentimen perjuangan kita, tetapi nikmat yang diperolehi kerana kilauan kuasa dan harta atau habuan. Gunalah fatwa agama sekalipun atau kaum, saya tidak peduli. Ia tidak memberi makna dan kesan sama sekali. Berapa ramai jago-jago yang hebat dari segi suara Melayunya, tetapi akhirnya
perkayakan diri mereka dan kedudukan mereka. Berapa ramai yang melontarkan suara Islam, tetapi akhirnya menjaga kepentingan kelompok mereka dan pertimbangannya di mana kedudukan pribadi mereka dan keluarga mereka. Oleh demikian, ukurannya ialah ukuran bagaimana nasib rakyat di bawah diperjuangkan. Sekarang kita hadapi masalah ekonomi. Orang yang mati-matian rebut untuk bidang kuasa, ini cabaran kamu. Kamu rebut mati-matian, jalankanlah kerja mati-matian untuk menjaga ekonomi ini, negara ini, dan rakyat yang susah. Sekarang, kalau kita katakan ada habuan sikit sebanyak, kita yang turun ke bawah, Xavier di kawasan dia, Likang, juga di Lubuk Ancu. Saya kalau terjemah bahasa Inggris ini, ada saya di luar negara, saya tidak buat Devil's Den. Ini dia ahli parlimennya. Dan di bawah itu tidak sama dengan pameran ataupun gambaran diberikan di atas. Di Port Dickson sendiri pun yang merintih, di Segambut ini pun pekerja harian yang hilang pekerjaan, nak makan itu susah. Jadi ini cabaran kita masa kini. Sebab itu saya mau lihat sekarang ini ke depan bagaimana. Parti ini masih dan mesti pertahankan prinsip bahawa urus tadbir, tata kelola masih diutamakan. Yang disebut democratic accountability. Demokrasi tak ada accountability ini, demokrasi guna kuasa, rompak kekayaan, tidak accountable. Kerana rasuah menular, kezaliman berlaku, anak pinak bilioner dan semua dianggap biasa. Dan rakyat pun terima, masih lagi cium tangan, masih lagi tabik kerana kita tidak punya kefahaman bahawa rakyat itu punya nilai dan hak untuk mendapat pembelaan. Oleh demikian, kita juga belajar. Bila janji, khianat dan mungkiri. Bila berpakat, guna janji kepada rakyat, boleh khianat. Dan semua ini dianggap biasa. Apa dasar akhlak? Sebab itu dalam Islam dan dalam negara kita, pertimbangan etika dan akhlak itu mesti menjadi keutamaan. Tanpa akhlak dan etika dalam pemerintahan, kita halalkan rasuah, kita halalkan kezaliman, kita halalkan salah guna kuasa. Maka ke depan ini pendidikan politik kita mesti berteraskan etika, mesti berteraskan akhlak, mesti berteraskan soal keluhuran undang-undang, penolakan rasuah dan kezaliman, ekonomi yang tidak dijana pertumbuhan untuk menjaga kerat manusia. Kita merdeka 62 tahun. Kemiskinan merempat masih wujud. Kesenjangan lebih parah. Kesenjangan sekarang di kalangan Melayu sendiri lebih parah daripada sebelum dasar ekonomi baru dilancarkan oleh Tun Razak pada tahun 1971. Kajian menunjukkan bahawa kesenjangan di mana melebar, kaya, yang maha kaya dengan yang paling miskin itu, jurangnya itu lebih melebar. Ini harus diperbaiki. Mengapa sistem ekonomi kita ini hanya tertakluk pada sistem kapitalis asing dan tidak boleh untuk diubah sesuai menjaga kepentingan rakyat di bawah? Ini urusan dan perbincangan yang harus diketengahkan cara lebih berani oleh keadilan sebagai parti yang membela nasib rakyat jelata. Inilah yang saya fikir untuk ke depan. Jadi orang anak-anak muda harus bersama. Yang miskin itu yang sekarang melarat, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Murut, Dusun, ada semua. Kalau ada kezaliman, ya, ataupun rompakan atau rasuah, yang maha kaya itu Melayu pun ada, Cina pun ada, India pun ada, Iban, Kadazan pun ada. Jadi orang memang serang kita kerana kita katakan bahawa parti ini parti pelbagai kaum. Mungkin di ruang lain saya akan beritahu bahawa negara ini adalah negara pelbagai kaum. Majoritinya Melayu, Islam, kita harus terima kenyataan itu.
Kita tidak boleh remehkan kepentingan anak Melayu ataupun agama Islam. Tetapi parti ini adalah parti rakyat Malaysia dari pelbagai kaum, dari pelbagai agama, dan kita sementara pertahankan kepentingan kaum, kita tidak boleh korbankan hak semua rakyat di negara kita. Betapa sukar sekalipun kita akan bertahan pada teras ini. Kita banyak yang mengalami derita, banyak dikhianati terus-menerus, sehingga sudah menang pun dikhianati lagi. Dan agenda kita soal membantah rasuah, meletakkan satu dasar politik yang lebih beretika dan menjaga kepentingan ekonomi yang tidak dilompak oleh mana-mana kelompok. Dan keadaan sekarang dengan COVID-19 ini lebih mencabar dalam keadaan ketirisan dan kesukaran ekonomi. Bagaimana dapat kita pastikan tiap rakyat itu mendapat hak mereka dan boleh hidup sebagai seorang manusia. Kerana kalau kita tidak dapat beri penekanan ini, maka jatuh kuasa ataupun pengumuman itu mungkin lunak, boleh menawan hati rakyat untuk seketika, tetapi berilah unjuran 1 bulan, kita akan dapat kesan yang lebih parah kerana kesukaran hidup yang dihadapi oleh rakyat. Hari ini kita sambut kelahiran keadilan selama 21 tahun. Kita terpaksa akui dan kenang jasa pejuang-pejuang kita yang lalu. Banyak telah meninggalkan kita. Jangan fikirkan 2-3 orang yang khianat. Yang bersih, seperti yang disebut oleh Dr. Xavier Tulikang juga, yang tidak peroleh apa-apa. Bukan YB, bukan ahli majlis, bukan ketua kampung, bukan dapat apa-apa allowance. Tapi mereka bekerja dan berkhidmat. Orang ini harus dihargai. Mereka yang telah meletakkan keadilan dalam peta politik di negara kita yang dapat menarik minat dan dukungan rakyat dan akan punya potensi untuk menarik golongan muda yang mahu mempertahankan idealisme mereka di kalangan anak-anak muda untuk bersama kita sebagai parti yang tidak mahu tolak ansur tentang penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, kezaliman dan rasuah. Semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah dan keberkatan kepada pejuang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.